الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا لنا أما بعد. Yang saya muliakan Tuan Nazir Masjid Qaryah Kampung Masjid Qaryah Kampung Rincing Hulu, seterusnya ahli jabatan kuasanya, Tuan Imam, Tuan Bilal, para tok-tok guru, tuan-tuan guru, ketua-ketua masyarakat, ibu-ibu, ayah-ayah, adik-adik, abang kakak, hadirin yang hadir pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Pertama-tama dan selamanya marilah kita menyusun rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah Taala masih lagi mengizinkan, memberi peluang dan ruang untuk kita duduk dalam taman-taman syurga ini. Kata ulama, siapa yang mana dia ini sudi untuk duduk di taman-taman ilmu seperti ini, maka insya-Allah Allah akan dudukkan dia di taman-taman syurga insya-Allah. Tapi kalau dia tak sudi untuk duduk di taman-taman syurga di dunia ini, maka jangan mimpilah untuk duduk di taman-taman syurga Allah di akhirat nanti. Jadi hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah dalam kesibukan masa yang ada ni, walaupun macam-macam gaya kita datang, ada yang jalan kaki, ada yang naik motosikal, ada yang naik apa lagi? Naik basikal. Hakikatnya Allah yang bawa kita datang kemari. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, jadi insya-Allah pada hari ini kita nak bincang berkenaan tentang kepentingan ikhlas dan bahayanya riak dalam amalan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, sebelum kita teruskan, sukalah untuk saya mulakan dengan puji-puji kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan selawat yang biasa saya bawa adalah selawat at-tafrijiyah ataupun selawat nariyah. Jadi hadirin yang hafal boleh sama ikut, yang tidak hafal boleh sama dengan insya-Allah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik alaihi wa ala alihi salawatullah wa sallam alaihi. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalu bihil raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik alaihi wa ala alihi salawatullah wa sallam alaihi. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, mudah-mudahan dengan kita selawat tadi Allah membuka seluas-luasnya pintu rezeki kita insya-Allah. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, jadi insya-Allah seperti mana yang saya perkatakan tadi, kita nak bincang tentang kepentingan ikhlas dan bahayanya riak dalam amal kehidupan kita. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, dalam kehidupan kita ini tidak terlepas daripada yang dinamakan riak, ataupun lawan bagi riak ni apa dia? Tidak ikhlas. Ya, lawan bagi riak ini ikhlas. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, apa maksud riak? Riak ini maksudnya apa dia? Beramal untuk mencari tempat di hati manusia. Bila kita buat sesuatu tu untuk dipandang oleh manusia. Itu maksud yang telah diperkatakan oleh ulama. Jadi hadirin yang dirahmati Allah sekalian, riak ini kena dekat semua peringkat, tak kisahlah siapa.
Tak kisahlah yang dinamakan Tok Haji ke, yang dinamakan Pak Lebay ke, yang dinamakan Ustaz ke, yang dinamakan baru nak start ke, semua kena. Ya. Jadi hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, ulama ni dia bincang ada beberapa jenis riak. Yang pertama, riak yang dinamakan riak apa dia? Riak yang dinamakan riak badan. Apa tu riak badan? Riak badan ni misalnya, aduh aku ni penat. Kenapa penat? Orang tanya, kenapa penat? Aku ni penat malam tadi qiyamul lail tu dia. Qiyamul lail. Ya, itu namanya riak badan. Aduh, dia menunjukkan apa dia? Dia menunjukkan bahawa dirinya letih dan sebagainya. Kenapa letih ni? Aku ni tadi baru bantu orang dekat masjid kata dia. Ya. Jadi itu namanya riak badan. Macam-macam lagi riak badan ni. Tunjuk dia sakit ni kenapa? Letih. Kenapa letih ni? Letih. Puasa hari ni puasa. Saja je. PL manusia ni dia nak tunjuk pada orang. Kalau tak, orang tak tahu. Jadi nak bagi orang tahu tu macam mana? Dia kena tunjukkan. Dia kena tunjukkan. Contoh yang lain. Bila balik je daripada haji ni kan. Kalau kita ni kalau terus balik orang tak tahu, kena singgah apa dia? Kena singgah dekat warung-warung misalnya. Duduk dekat warung ni, panas. Kenapa panas ya? Oh lupa pula kita ni duduk di Malaysia. Di Mekah sana sejuk kan? Lalu orang pun kenapa kan? Tak ada ni, saya panas kat sini, lupa pula saya baru balik haji ni kan? Dekat sana sejuk, kat sini panas. Oh Tok Haji punya. Orang pun salam kita minta berkat misalnya, kita pun angkat sikit badan kita. Rasa apa dia? Rasa kita ni mulia misalnya. Itu riak dinamakan riak badan. Saja je nak tunjuk lesu, letih misalnya kan. Jadi kalau yang puasa misalnya, kalau orang biasanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau dia ni puasa, kalau dia mengaji orang nampak, kalau dia zikir nampak ramai-ramai keluarkan tasbih zikir orang nampak, tapi kalau puasa orang tak nampak. Puasa ni 40 tahun dah puasa Isnin Khamis. Puasa Isnin Khamis ni orang tak tahulah. Lalu apa dia? Setan duk bisik. Tak teringin ke nak cerita dengan orang? Jangan riak, cerita. Samalah. Jadi kita pun saja je menepeng dekat mana? Dekat restoran-restoran kan. Nak order apa Tok Haji? Tak apa, saya puasa. Oh puasa? Ya saya puasa 40 tahun dah puasa. Nak bagi tu, itu namanya riak apa dia? Riak badan, ditunjuk bahawa dia ni letih, ditunjuk ke orang. Jadi hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, ni PL orang lah yang dinamakan riak badan tersebut. Kemudian yang seterusnya yang dinamakan riak pakaian. Apa itu riak pakaian? Riak pakaian ni dia ni isteri dia tahulah dia ni siapa. Kalau keluar pun pakai apa dia? Pakai seluar jeans misalnya. Baju pun baju gambar tengkorak misalnya. Tapi hari tu dia pakai jubah, pakai serban ni kan. Isteri dia pelik. Abang aku ni kan tinggal 2 Jumaat ke apa ni? Maksudnya apa dia? Biar betul ni abang aku ni. Betul ke tak betul ni? Kalau betul tak apa. Tapi yang dinamakan riak pakaian ni, dia saja nak pakai serban ke, nak pakai jubah ke, supaya orang kata ni warak misalnya. Supaya orang kata dia apa dia? Alim misalnya. Supaya orang kata dia ni orang-orang agamawan misalnya. Tetapi dalam diri dia tidak begitu pun, saja nak menunjuk-nunjuk. Jadi kita tak boleh nak kata orang dia ni menunjuk-nunjuk, bukan. Tetapi apa dia? Hati masing-masing. Kerana apa dia disebut di dalam hadis yang biasa kita sebut dalam hadis Arba'in yang pertama kan, yang diriwayatkan oleh Umar Al-Khattab, yang berbunyi apa dia? Innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Maksud dia apa dia? Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap perbuatan kita ni bergantung pada niat masing-masing. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Siapa yang dia berhijrah kerana Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapat Allah dan Rasulnya. Siapa yang dia berhijrah kerana apa dia? Di dunia yusibuha. Kerana dunia-dunia yang dia nak dapat.
awi imra'atin yankihuha, ataupun wanita-wanita yang untuk dia kahwini, maka dia dapat apa dia? Maka dia akan dapat apa yang dia nak. Jadi hadirin yang dirahmati Allah sekalian, siapa yang dia ni sembahyang untuk apa dia? Kerana manusia, maka dia dapat pandangan-pandangan manusia je lah, tetapi bukan pandangan-pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, ya, riak ni bahayanya kerana apa dia? Kerana kita ni akan apa dia? Kita ni Allah Taala akan hinakan dengan kita kena minta pahala-pahala kepada siapa yang kita nak tunjuk. Ya, kalau tadi tu kita balik haji, balik umrah tadi, kita nak tunjuk kepada semua ahli-ahli warung misalnya, kita jenuh besok dekat akhirat kita nak jumpa seorang-seorang ke ahli warung, Allah suruh minta apa dia? Minta pahala kepada siapa yang kita nak tunjuk. Kamu dulu beramal ni pergi haji, kamu nak tunjuk kepada ahli warung kan? Kamu minta dekat seorang-seorang. Jenuh kita. Ya, hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Kamu dulu pakai jubah ni, pakai serban ni, kamu nak tunjuk warak dekat ahli masjid kan? Kamu jumpa seorang-seorang, jumpa Tok Imam, Tok Bilal, Tok Siap semua ni, jumpa ahli Qaryah untuk minta pahala seorang-seorang. Nescaya kita takkan mampu dapat, hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Seterusnya yang dinamakan riak yang ketiga, riak perkataan. Riak perkataan ni macam mana pula Ustaz? Riak perkataan ni, orang jenis macam ini dia, kita tahu perangai dia macam mana. Tapi kalau dia sembang ni, pokok boleh tumbang. Nak beritahu apa dia? Memang sembang lebat lah. Ya, punya sembang ni pokok boleh tumbang. Maknanya dia bila sembang ni, keluarkan dalil, keluarkan apa dia? Keluarkan hadis. Sembang ni kencang kita kata. Ya, tapi dia buat tak? Dia pun tak buat. Kalau dalam meeting mesyuarat kan, dia keluarkan dalil. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Sembang lebat. Sembang semangat. Tapi orang tahu dia ni kabur je kencang ni. Pokok boleh tumbang, tapi harap dia buat memang taklah. Sebab ini dia, kenapa dia keluarkan dalil, dia keluarkan hadis supaya orang kata dia ni hebat, supaya orang kata dia ni sakofahnya hebat, orang berpendidikan, supaya orang kata dia ni mempunyai pendidikan tinggi misalnya. Maknanya apa dia? Kita ingin dihormati misalnya. Ini yang dinamakan riak perkataan. Ada kan kawan-kawan kita kat office ke, cakap lebat tu cakap. Kalau cakap tu, bukan main. Macam dia buat sungguh, tapi cakap je lah. Itu yang dinamakan riak perkataan. Tapi kita tak boleh nak kata dia ni riak ke tak riak. Yang tahu Allah Subhanahu Wa Taala. Riak ni hadis sekalian, malaikat pun tak tahu orang ni riak ke tak riak. Malaikat bila nak tulis amalan, dia kena tanya Allah Taala dulu, orang ni riak ke tak riak. Kalau Allah kata riak, barulah apa dia? Baru dicatat riak. Kalau Allah kata tak riak, barulah tidak dicatat tidak riak. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, seterusnya yang dinamakan riak amalan. Apa tu riak amalan? Riak amalan ni, kita ni hadirin yang dirahmati Allah sekalian, kita sembahyang rupanya sebenarnya kita nak menunjuk pada orang. Ya, bila kita misalnya jadi imam, tok imam misalnya tok imam. Bila jadi tok imam, hari tu mungkin Bilal tu sedap sikit azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Bila azan sedap ni, ramai orang datang. Sebab apa datang? Makcik-makcik datang ramai. Kok boleh jadi menantu kan? Jadi datang makcik-makcik. Makcik-makcik datang ni ramai. Yang muslimin pun datang juga. Datang yang tahu boleh jadi menantu aku ni, aku anak ramai perempuan, kata dia. Jadi ramai ni, tok imam pun jadi lain macam hari ni. Ramai hari ni. Tanya tok Bilal. Ini berapa ramai datang? Tidak kurang 500 orang. Ramai. Biasa imam baca nak toina je, nak toina. Tapi hari ni ramai, imam baca surah Al-Imran misalnya, surah Al-Imran. Mendayu-dayu imam baca. Jenuh. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, rupa-rupanya tok imam dia baca sedap nak tunjuk kepada jemaah misalnya. Jenuh besok kalau 500 orang besok nak cari seorang-seorang minta pahala, nescaya takkan dapat. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Ni riak amalan, dipanggil riak amalan. Ya, kita ni buat satu nak tunjuk pada orang. Bila misalnya kita tengah zikir subhanallah, slow je. Tok imam lalu subhanallah, kencang terus kita ni. Ataupun kita tasbih dalam poket je. Orang lalu ni ambil tasbih keluarkan. Orang tak ada sorok balik misalnya. Itu dia, Allahu akbar. Ataupun tengah baca Quran, tak ada orang tak ada baca Quran. Ramai orang ni. Misal hari Jumaat Jumaat kan ramai orang tunggu, sementara menunggu tu tengok ramai orang ni, ramai orang ambil Quran baca. Bagus tak baca Quran? Bagus. Hati tu masing-masing tahu lah. Sama ada dia nak tunjuk pada tok imam ke, nak tunjuk ke bakal bapak mertua ke, ataupun dia ni nak tunjuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu individu punya, masing-masing punya hati dia tahulah.
Itu yang dinamakan maksiat hati. Maksiat ni hadirin sekalian, bukan yang dinamakan maksiat luaran saja. Maksiat mata, kita tengok maksiat mata di telefon, tengok benda tak baik. Di luar, tengok benda yang baik, dengar benda yang tak baik. Maksiat juga ada yang dinamakan maksiat hati. Maksiat hati ni ujub, riya. Itu yang mana datang daripada hati. Suuzan misalnya, apalah ustaz cakap kencang, pokok boleh tumbang, tapi ustaz datang lambat. Kita datang suuzon misalnya, rupa-rupanya jam dan sebagainya, kita tak tahu. Itu juga maksiat hati. Nak bagi tahu maksiat hati ni banyak-banyak. Jadi hadirin yang dirahmati Allah sekalian, jangan ingat maksiat tu pencuri je, jangan. Maksiat ni sangkaan-sangkaan maksiat. Kita duk nampak orang jahat ni curi tabung, buat apa lagi? Buat gosip misalnya. Tapi hati kita ni, yang mana kita ni nak buat baik tapi nak menunjuk pada orang. Nak pergi haji umrah, nak menunjuk pada orang. Umrah berapa kali? Saja je kan. YB dah berapa kali pergi umrah? 2 kali tak patut YB. Saya ni yang kais pagi makan petang pun dah 10 kali pergi kan. Nak apa dia? Nak bangga misalnya. Habis musnah amal kita. Besok kita di hadapan Allah Subhanahu Taala dalam keadaan yang muflis. Dalam keadaan yang tak ada apa yang kita bawa. Kita rasa banyak ni kita bawa. Rupa-rupanya tak ada apa, jenuh kita di hadapan Allah Subhanahu Taala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Seterusnya, riak yang seterusnya ini, yang kelima, riak ni yang dinamakan riak ramai murid dan juga ulama. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, ini kena pada asatizah, penuntut ilmu dan sebagainya. Asatizah ni maksudnya apa dia? Riak ramai murid. Bila dia ni misalnya duk ceramah ni, yang tengok live ni bukan seorang dua, 1000 orang, 500,000 juta misalnya. Oh, aku ni kalau ceramah ni bukan seorang dua yang tengok, tapi 500,000 juta misalnya. Ini setan ni cukup kejam dan cukup licik. Dia ni bukan kacau dekat siapa-siapa yang biasa-biasa je. Tak kisahlah tok syekh ke, berserban ke, tok lebay ke, semua kena. Ya, dicucuknya dengan supaya ada rasa apa dia? Rasa kagum terhadap diri masing-masing. Mulalah rasa apa dia? Rasa nak tunjuk pada orang bahawa aku ni bukan biasa-biasa. Kalau ceramah ramai yang datang misalnya. Ataupun sengaja dia pergi belajar gimana? Pergi sambung kat Syria, Jordan, belajar dekat mana? Maghribi, belajar dekat mana? Belajar dekat Madinah ni, jumpa ulama-ulama. Kenapa jumpa ulama-ulama? Besok bila aku ceramah boleh sedap sikit. Bila aku sebut nama ulama ni, biar orang kata, "Wah, pakar ustaz ni, pakar. Ustaz ni alim ni, ustaz ni faqih ni." Tengok bila nampak reaksi orang tu, lepas tu nanti orang salam kita, "Oh, ustaz ni kemah." Oh, kita pun, "Oh, biasalah, saya bukan mengaji biasa-biasa. Saya ni semua negeri Arab saya dah pergi." Oh, nampak tak? Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, jadi yang ni yang dinamakan riak ni, dia duduk dalam hati. Kita nak menunjuk pada orang ni, supaya apa dia? Supaya orang ni pandang kita. Kita nak ada pandangan-pandangan di hati manusia. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, itu beberapa jenis riak dan seterusnya peringkat-peringkat riak. Baik. Pertama, riak yang dinamakan riak akbar. Apa itu riak akbar? Riak akbar ini dia buat sesuatu kerana manusia sahaja. Kenapa datang masjid? Kerana saya nak datang ni ustaz kerana dengar ada ayam golek ni. Jadi datang dapat makan ayam golek jelah. Kan? Ini yang dia ni buat sesuatu bukan kerana Allah Taala. Semata-mata kerana benda tu. Kenapa datang? Saya ustaz pencen dah. Inilah masa saya nak masuk K-pop. Apa K-pop? Kuliah persatuan orang-orang pencen dia kata dia. Jadi dia pun datang kuliah. Buat apa datang? Datang ni nak jumpa kawan-kawan. Dulu zaman-zaman main-main guli dulu, dah lepas. Jadi lepas tu zaman kerja, zaman ada anak bini, sibuk misalnya. Sekarang zaman pencen, zaman ni lah semula kita nak apa dia, tautkan silaturahim misalnya. Bagus tu bagus, tapi niat datang kuliah bukan nak kerana Allah Taala, nak jumpa member. Dapat jumpa member je lah. Ataupun nak tunjuk kepada member bahawa dia ni alim. Dia ni orang yang selalu datang kuliah. 40 tahun tak pernah miss kuliah misalnya. Allahu Akbar. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi ini penyakit-penyakit yang dinamakan penyakit akbar. Riak yang mana peringkat yang paling tertinggi sekali kita buat bukan kerana Allah tetapi semata-mata kerana manusia dan kerana yang lain. Riak ni merupakan syirik khafi, syirik kecil. Yang mana kita menduakan Allah. Maknanya kita buat sesuatu bukan kita nak bagi pada Allah Taala tetapi kita nak bagi kepada orang lain. Maknanya kita menduakan Allah. Allah ni tidak mahu disekutukan, tidak mahu diduakan. Jadi kita kena buat sesuatu bulat-bulat hanya kerana Allah. Bila kita buat kerana manusia, confirm letih. Kita ni make up, bergincu semua ni, datang-datang kuliah ni, ingat orang puji kita. Rupanya orang kata pula, "Kamu ni Minah udah lah, umur 80 dah."
Tak payahlah nak make up, tak payahlah. Orang kalau berselfie dengan kamu ni, tianggul lagi lawa dia. Jadi hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, ingat kau orang puji kita, rupanya orang kata kepada kita. Jadi hadirin yang dirahmati Allah sekalian, siapa yang buat kerana manusia, dia pasti akan apa dia? Dia akan kecewa. Tapi kalau dia buat kerana Allah, manusia puji ke, manusia keji ke, tidak memberi apa dia? Tidak memberi kesan pada diri dia. Kenapa dia? Kerana aku buat ni kerana Allah, aku hanya mengharapkan pandangan-pandangan Allah. Ini yang dinamakan redha. Redha ni apa dia? Daripada kecil dulu kita dok sembang dengan anak kita, kamu ni kejarlah redha. Mak, redha ni apa redha? Tak tahulah, mak pun tak tahu. Tapi ustaz kata suruh kejar redha. Redha ni apa dia? Redha ni pandangan-pandangan Allah. Kita nak Allah pandang kita. Kita ni sekarang masalah kita nak orang pandang kita. Sebab apa kita beli rumah besar? Supaya orang pandang kita. Sebab apa kita beli kereta mewah? Sebab orang pandang kita. Sebab apa nak ada jawatan? Sebab biar orang pandang kita. Ini masalah kita hari ini. Tapi orang mukmin dah, dia kejar apa dia? Pandangan-pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa dia? Kerana pandangan-pandangan manusia akan musnah. Orang puji anak kita dapat 9A SPM. Berapa lama dia boleh puji? Betul tak? Lepas tu habis. Betul tak? Meninggal dunia habis. Orang puji kita ada jawatan, jadi Perdana Menteri. Berapa lama jadi Perdana Menteri? 100 tahun. Lepas tu habis. Tinggal kenangan misalnya, duduk dalam frame. Kemudian orang puji kita ada, contohnya apa dia? Jadi JKK. Berapa lama jadi JKK? Habis. Nak bagi tahu hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Orang yang kejar followers, likers, duk kejar followers, sikit-sikit selfie. Kenapa selfie ni? Nak cari follower. Yang kejar follower, seorang pun tak boleh follow dalam kubur misalnya. Tapi yang duk baca Quran, Al-Quran boleh follow dia dalam kubur. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, ramai orang yang mana dia nak pandangan manusia. Dia tukar ni sport name, tukar itu, tukar ini supaya dipuji orang. Tapi dipuji juga. Yang minat mungkin puji, yang tak minat mulalah dikeji oleh orang misalnya. Apalah ni kamu tukar sport name putih ni tak sesuai langsung. Aku tengok mula orang kata kita misalnya. Menjadi kita kecewa. Bila kita buat kerana manusia, hari demi hari makin kecewa. Tak payah jauh-jauh anak kita. Anak kita ni hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Kita sampai jual tanah supaya anak kita boleh sambung pelajaran di United Kingdom dalam bidang perubatan misalnya. Sanggup kita jual kereta, sanggup kita naik basikal pergi kerja misalnya. Sanggup ni berkorban demi anak, tak apalah. Demi apa dia? Demi keselesaan anak-anak aku waktu besok dia besar misalnya. Habis tu kita selesa tak kita? Kita ni tak selesa. Bila kita meninggal dunia, anak kita yang senang, lupa kita, tak hantar doa pada kita. Agak-agak bijak ke tak bijak? Tak bijak hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Orang yang bijak ni, dia nak anak dia selesa di dunia dan juga di akhirat. Kalau anak dia selesa di akhirat, confirm anak dia boleh tarik dia masuk dalam syurga Allah. Tapi mak ayah yang mana dia fikir, hari-hari aku ni sekolahkan anak aku, biar dia selesa di dunia. Aku tak nak dulu zaman 60-an dulu, zaman penjajah, aku makan ubi je. Aku nak anak aku jangan makan ubi lagi, hari-hari makan KFC misalnya. Kita nak anak kita senang, tapi kita susah pula. Kenapa dia? Kita biarkan anak kita hanyut dengan dunia tanpa kita tanpa kita memberi didikan agama. Sebab kita tengok hari ni kuliah-kuliah dipenuhi oleh bakal-bakal jenazah je. Mana anak-anak muda kita? Mana anak-anak muda kita ni? Anak-anak muda kita direka dengan dunia. Anak kita minta bah minta telefon, bagi. Bah pasang wifi, bagi. Semua yang anak kita minta kita bagi dengan kita rasa bahawa kita telah memberikan pemberian terbaik sebagai seorang ibu dan ayah. Rupa-rupanya kita silap. Pemberian terbaik seorang ibu dan ayah bukanlah kita katakan harta, bukan yang dinamakan duit dan sebagainya, tetapi pemberian terbaik seorang ibu dan ayah adalah didikan soleh yang mana dapat mengikat diri dia kepada Allah, dan sekiranya dia patuh dengan Allah, insya-Allah dia patuh arahan cikgu, dia patuh arahan ibu dan ayah. Kenapa dia? Kerana dengan Tuhan yang memberi rezeki pada diri dia, dia boleh patuh, insya-Allah semuanya selesai. Tapi kalau Tuhan yang memberi rezeki pada diri dia, yang memberi nafas, yang beri kudrat, yang beri kemampuan pada diri dia, untuk apa dia? Untuk dia berjalan kemari ke sana pun dia boleh langgar dengan ditinggalkan sembahyang, confirm mak ayah dia akan langgar. Confirm cikgu-cikgu dia boleh kurang ajar. Sebab itu hadirin yang dirahmati Allah sekalian, mak ayah yang bijak akan hantar anak dia pergi sekolah agama, akan memberi didikan agama. Kalau tak hantar sekolah agama sekalipun, beri didikan agama. Kalau tak mampu beri didikan agama, cari ustaz-ustaz untuk supaya anak kita ni faham tentang agama. Bila agama ni memandu anak kita, selesai masalah. Baik itu ramai hadirin yang dirahmati Allah sekalian, anak-anak kita ni tak tahu fokus dalam hidup. Bila dia lahir tengok ada rumah besar, aku ni besok besar nak kena ada rumah besar. Bila tengok orang lain kahwin, dia nak kahwin. Dia tengok orang lain ada kereta, dia nak ada kereta. Tapi kenapa kena ada kereta? Kenapa kena kahwin? Kenapa dia kena ada rumah? Kenapa kena senang? Dia tak jelas. Baik itu dia tengok besar-besar, tengok kawan dia main game, dia main game.
Tengok, kenapa dia? Kerana ikut-ikut tanpa ilmu. Bila kosong ni, sebab itu anak-anak muda kita, masyarakat Melayu kita hari ni melepak sana sini. Di simpang-simpang, balik pukul 1, 2, 3 pagi, ada yang tidur atas jalan. Buka baju tidur atas jalan. Rumah tak ada ke? Saya pergi kuliah subuh ni, pening kepala tengok anak-anak masyarakat kita. Rumah tak ada ke? Mustahil tak ada rumah. Ada rumah, tapi saja tak tahu. Kan masalah masyarakat hari ni kerana diri dia kosong. Kerana mak ayah dia dulu, bang kamu belajar sungguh-sungguh supaya nanti kamu senang. Hadirin, silap tu silap. Doktrin ni kepada anak silap. Kenapa dia? Kerana besok anak kita dah senang, lupa kita. Telefon, Assalamualaikum. Abang kat mana ni? Rawatlah mak ayah ni, sakit sekarang ni. Tak apalah, saya busy sekarang. Saya dah senang sekarang ni mak ayah. Jadi saya busy. Saya duduk di UK sekarang ni. Minta tolong adik-adik yang lain. Maud. Dulu hati kita mengalir, air mata kita deras jatuh ke bumi. Kerana dulu ni kita senangkan hidup anak kita, yang kita rasa inilah didikan terbaik, rupa-rupanya terbalik. Rupanya bukan terbaik. Tetapi apa dia? Tetapi menyesatkan anak kita. Sebab itu sayang anak ditangan-tangankan. Tak sembahyang ditangan-tangankan. Islam suruh rotan anak kita, bukan dibiarkan. Ini anak tak lulus periksa dirotan. Kerana apa dia? Memalukan ayah. Tetapi anak tu boleh sembar api neraka kepada muka kita besok kerana kita biarkan dia tinggal sembahyang, kita biar aja. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, jadi hidup dekat dunia ni kita kena jelas bahawa kita nak pandangan Allah, redha Allah, bukan kerana nak pandangan manusia yang menyebabkan apa dia? Yang menyebabkan Allah murka nanti. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, seterusnya riak yang dinamakan riak asghar. Riak asghar ni apa dia? Riak kecil sikit. Dari tadi akbar besar, ni kecil. Macam mana kecil? Dia ni buat ni kerana dua niat. Pertama nak kerana Allah juga, yang kedua nak kerana manusia juga. Maknanya dia datang ni kerana Allah dan juga kerana manusia. Datang kerana nak yang golek dan dalam masa yang sama nak redha Allah. Ini riak asghar. Itu pun riak juga. Dan kemudian yang kedua kenapa dia? Riak yang dinamakan riak jali, riak yang terang-terang, yang dia buat sesuatu itu dan dia takkan buat sesuatu itu melainkan apa dia? Melainkan tak ada orang. Kalau ada orang baru dibuat misalnya. Ataupun dia bersemangat sekiranya ada orang. Contohnya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia tahu masjid ni ramai orang. Jadi dia pergi sembahyang masjid ni. Kenapa? Biar orang tahu dia ni datang masjid. Sana tu masjid 5 orang je. Ini masjid 40 orang misalnya. Sembahyang sini ya. Nampak tak? Itu dia. Kenapa dia? Kenapa sembahyang sini? Semangat sikit. Orang ramai. Nanti musim tarawih nanti kan kita pusing masjid kan. Kenapa cari masjid yang ramai orang ni? Saya ustaz datang masjid ramai orang ni biar ramai orang tengok saya. Saya terkenal sikit nanti. Saya ahli masjid nanti. Bila saya mati orang akan keluar kat status Facebook arwah baik orangnya. Nampak tak? Kita nak pandangan manusia. Habis hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Ya, baik. Seterusnya apa dia? Riak yang dinamakan riak khafi. Riak khafi ni orang jenis rajin ibadah. Bukan main dia. Puasa, apa lagi? Puasa sunat Isnin Khamis tak pernah tinggal. Ya, puasa, solat jemaah semua. Memang ahli jemaah semua tahu dia ni ahli ibadah. Tapi Allah Taala saja yang tahu dia ni ahli ibadah ke ataupun dia ni hanya nak menunjuk pada orang. Ya, dia ni jenis datang awal ke masjid. Tak ada orang yang paling awal, dia paling awal lah. Dia paling awal datang ke masjid. Dia ni bersihkan tandah apa semua kan. Tapi Allah Taala tahulah hati dia bagaimana. Bila sama jugalah bila dia meninggal dunia, orang akan kata arwah baik orangnya. Saya menjadi saksi bahawa arwah ini baik orangnya. Orang yang datang masjid selalu, puasa Isnin Khamis tak pernah tinggal, datang kuliah tak pernah tinggal. Allah Taala tahu hati kita. Datang kuliah nak menunjuk rupanya. Puasa Isnin Khamis nak menunjuk pada orang rupanya. Jadi ini jenuh kita nak jawab depan Allah Subhanahu taala. Dengan manusia mungkin kita boleh menipu. Tapi dengan Allah Taala, Allah Maha tahu hati-hati kita. Habis tu ustaz, macam mana ni ustaz hati-hati saya ni? Bila saya buat sesuatu ni mesti nak tunjuk pada orang. Rasa kalau tak cerita pada orang ni, rasa ya Allah ustaz, tak boleh nak cerita juga dengan orang. Ulama ni, hadirin sekalian, ulama tasawuf ni, dia bila malam qiyamul lail ni, dia ni bila dia air wuduk tu jatuh disambut. Kenapa sambut? Biar tak payah jatuh, biar jangan jatuh, jangan bunyi, biar isteri dia tak terjaga. Nak bagi tahu dengan isteri pun tak nak tunjuk. Kita ni bangun pagi hempas tu pintu tandas. Bila siang, Timah kau dengar tak malam tadi ada bunyi apa-apa? Ada. Itu abang qiyamul lail lah tu. Allahu akbar. Nampak? Dengan isteri pun kita nak tunjuk kan? Jangan kata dengan orang, dengan isteri sendiri kita nak tunjuk misalnya. Tapi ulama tu jangan kata dengan orang luar, isteri pun dia tak tunjuk. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, memang kadang-kadang kita rasa kalau tak cerita pada orang tu rasa berat je, rasa berat. Ni kenapa kamu bawa saya datang masjid ni?
Sebenarnya saya nak tunjuk ni lah sejadah saya wakaf ni. Allahu Akbar. Bila duduk-duduk ni tengah dengar ceramah, kau pukul berapa sekarang ni? Kau tak boleh tengok sendiri ke? Tolonglah tengok. Oh, dekat pukul 9. Cantik tak jam tu? Cantik. Itu aku wakaf lah tu. Saja je nak bagi tahu yang jam tu kita wakaf. Rasa kalau tak cerita pada orang, rasa macam Allahu Akbar. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, ini berlaku kepada semua orang. Agak-agak hadirin, kalau masuk tabung RM1, nak cerita pada orang? Tak nak cerita. Tapi kalau RM1, rasa, kalau orang tak tahu ni, rasa macam tak best lah. So nak kena duduk kat warung-warung ni kan. Yang balkoni masjid tu dah siap belum? Awning masjid dah siap belum? Belum lagi, sikit lagi. Kenapa dia? Aku infak. Nampak dah. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, bukan mudah kita nak ikhlas, tetapi kena belajar ikhlas. Kalau zaman, kerana Imam Ghazali kata bermulanya ibadah ini dengan riya. Itu betul. Tak ada anak-anak kita lahir-lahir je terus ikhlas. Lahir-lahir je terus berserban semua. Bangun malam qiyamul lail semua, tak ada. Semua nak kena rasuah. Budak-budak kita, anak-anak kecil ni, kamu kalau puasa Ramadan 30 hari, abah bagi 300 misalnya. Itu rasuah anak kita. Anak kita pun maksudnya apa dia? Maksudnya dia kena proses. Maknanya tak ada terus tiba-tiba ikhlas. Tapi kalau dah bakar-bakar jenazah minta rasuah lagi, kan? Ini kalau mak nanti kalau puasa cukup kau bagi mak 300 itu masalah. Kalau budak-budak kecil tak apa. Maknanya kita ni hadirin yang dirahmati Allah sekalian, kita kenapa dia? Kita ni mula-mula memang untuk nak dapat ikhlas ni proses. Sebab apa dia? Dah dengar ceramah ni ustaz kata wailul lil musallin, celaka orang sembahyang. Tak nak sembahyang ustaz. Kenapa? Ustaz kata celaka orang sembahyang. Alladina hum an salatihim sahun. Orang yang mana sembahyangnya lalai. Saya memang confirm sembahyang lalai ustaz. Tengah takbir ingat disco. Lepas ni nak pergi disco nak cari apa dia? Nak cari tudung-tudung lawa dia. Ada diskaun ni kan sebelum raya Cina ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya. Jadi hadirin yang dirahmati Allah sekalian, macam mana ni ustaz kata neraka will? Bukan saya kata, Allah Ta'ala kata. Habis tu macam mana? Baik tak payah sembahyang. Pergi sembahyang masuk neraka Allah Ta'ala. Bukan gitu. Kita ni proses. Datang. Sampailah kita belajar apa-apa yang merosakkan ibadah kita ni untuk kita tolak sikit demi sikit. Jangan kita layan. Iblis syaitan ni nakal. Ya, dia duk hasut kita. Buat baik banyak dah, tapi duk hasut. Dan kamu ni dah lama dah solat jemaah ni. Orang ramai tak tahu ni. Kamu cerita dengan orang bahawa kamu istiqamah. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, ini penyakit-penyakit hati yang mana kita perlu jauhkan. Seterusnya punca-punca riak. Kenapa riak ni boleh datang? Yang pertama kata ulama, suka dipuji. Orang yang mana dia ni suka dipuji, maka dia cenderung untuk riak. Ya. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, orang yang mana dia ni nakkan pujian-pujian. Kita ni hadirin yang dirahmati Allah sekalian, kenapa beli kereta? Kenapa nak dipuji? Kan? Kalau beli kereta sorong, orang tak puji kita. Jadi nak kena beli kereta yang mahal sikit, mata belalang, BMW misalnya. Jadi nak kena beli, kalau beli rumah tu, semua beli rumah biasa dah boleh dah. Tapi kenapa nak beli yang besar, 1 ekar misalnya? Besar rumah. Nak panggil isteri payah, Tima, gema nak panggil isteri. Kan? Nak bagi tahu hadirin yang dirahmati sekalian, kenapa buat besar? Nak tunjuk pada orang misalnya. Ya, hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Ya, baik. Seterusnya apa dia? Takut dicela. Kenapa kita nak buat riak ni? Supaya kita kena ceritakan kebaikan kita kepada orang, supaya kita ni tidak dihina oleh masyarakat. Nak beritahu kita ni bukan biasa-biasa. Kenapa sambung PhD? Supaya orang kata saya ni bukan biasa-biasa. Dulu orang hina saya. Orang hina saya ni bodoh apa semua. Jadi saya nak buktikan. Sekarang ni saya ada master, saya ada PhD. Jadi orang yang mana dia takut dicela, maka dia cenderung untuk nak buat riak. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, kita ni di haji dan umrah misalnya, orang tanya siapa nama? Siapa? Joyah. Kan? Padahal namanya Rogayah, panggil Joyah je Joyah. Orang panggil Joyah. Kan? Rupa-rupanya bila dah sebulan orang tahu nama kita. Rupanya kita ada pangkat prof rupanya. Oh, rupanya nama kamu Prof. Minta maaf lah saya panggil Joyah. Rupanya Profnya. Minta maaf Prof. Tu hati kita naik balik, bangga kita. Oh, orang panggil aku Prof. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, berapa ramai orang yang mana dikejar pangkat doktor. Mana jawatan-jawatan tu akhirnya hanya disangkut di batu nisan. Yang mana tak bawa pun dalam kubur Allah Subhanahu taala. Sebab itu hadirin yang dirahmati Allah sekalian, jangan kita kejar pangkat dan jawatan. Ya, baik. Seterusnya apa dia? Cintakan kemewahan. Orang yang cintakan kemewahan ini punca untuk dia berlaku membuat riak. Kita tengok orang-orang yang disuka bermegah-megah. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, bila buat rumah besar ni sebab kita nak menunjuk pada orang sebenarnya. Lepas tu buat apa dia? Buat kenduri selamat, kenduri tahlil. Kenapa buat kenduri tahlil?
Ustaz, kalau saya tak buat kenduri tahlil, orang tak nampak saya punya kabinet-kabinet kat dapur Ustaz. Kan? Jadi sengajalah buat. Bagus dah namanya kenduri-kenduri selamat katanya, kenduri selamat. Tapi betul ke kita ni nak buat kenduri selamat? Tapi sebenarnya ada niat lain. Sebenarnya saya bukan nak kenduri selamat. Kan? Buat apa saya buat kabinet mahal-mahal ni sampai 30,000 orang tak tahu. Jadi nak nanti kan, kena buat juga kenduri ni supaya orang nampak kabinet-kabinet saya, kan, nampak kolam-kolam saya yang ada di dalam rumah ni, kan. Orang pun kan, oh cantik ni kolam, cantik ni setengah juta, ni setengah juta. Oh nampak dah. Macam-macam PL kita ni hadirin dan sekalian. Kalau kita beli 6-7 biji kereta, agak-agak orang tahu tak tahu. Bila buat kenduri tahlil nanti orang tahu. Kan, buat panggil ni datang, bagus dah niat. Bukan saya kata tak bagus buat kenduri arwah tahlil dan sebagainya. Niat tu yang tak bagus. Kan? Ni kalau orang datang ni mula orang puji kita, banyak kereta ni. Memanglah aku ni memang bukan biasa-biasa, memang UPSR tak ada. Tapi alhamdulillah rezeki Allah Taala bagi berlimpah-limpah. Banyak infak. Nak cerita juga tu. Nak cerita banyak. Sebab apa boleh kaya ni? Sebab banyak infak lah, banyak infak. Kan? Aku ni tak pernah tak ada infak. Mahmah tahfiz ni, semua yang ada dekat Semenyih ni semua aku infak. Habis amalan. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, orang ni macam-macam gaya lah. Macam-macam gaya. Ya, seterusnya apa dia? Lupakan kematian. Orang yang mana dia ni lupakan kematian, lupakan dinamakan negeri akhirat ni, maka dia apa dia? Dia cenderung nak buat riak pada Allah Taala. Dia sibuk ni pagi petang siang malam, Tok Haji udahlah Tok Haji. Kenapa dia? Kan? Marilah pergi kuliah ni. Nanti dululah nanti. Nanti saya ni cari duit ni untuk hari tua dia. Untuk hari tua saya tadi. Nak tua apa lagi tua dah. Kan? Orang ni kadang-kadang kan, nantilah Ustaz, saya nak kumpul duit ni nak besarkan rumah. Kan? Kalau kita bertangguh ni, kita bimbang apa dia? Mati tu datang, ajal tu datang, tak sempat nak besarkan rumah, betul tak? Sebab itu kita nak infak jangan tangguh, nak buat baik jangan tangguh, nak pergi kuliah, nak dengar majlis-majlis ilmu jangan tangguh. Nantilah nanti. Yang muda kata nanti tunggu tua. Yang tua kalau hidup lagi, kalau meninggal tak sempat nak datang kuliah-kuliah misalnya. Hadirin dan dirahmati Allah sekalian, jangan kita bertangguh-tangguh. Seterusnya yang cara-cara untuk apa dia? Cara-cara untuk mengelakkan diri kita daripada riak. Yang pertama, hadirin yang dirahmati Allah sekalian, banyakkan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hati yang dia difokuskan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana dia ini hadirin yang dirahmati Allah sekalian, ya, penuhkan dada dia dengan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, tak ada ruang untuk iblis dan syaitan untuk mengganggu-gugat diri dia. Mana dia sentiasa zikir. Duduk ni tengah dengar pengajian, telinga dengar ustaz ceramah, tapi hati tidak lalai. Tok Imam misalnya, ada orang yang dia baca sedap tapi dalam hati ingat macam-macam, mana kunci kereta misalnya. Baik itu masa tengah sembahyang pun, tengah mulut ni walaupun kita baca, walaupun kita jadi makmum dengan Tok Imam baca, hati jangan lalai. Hati kenapa dia zikir subhanallah ataupun Allah. Hati ni kena sentiasa ingat Allah Subhanahu Taala. Hati yang sentiasa mengingati Allah Taala tak sempat sambil potong bawang membawang, tak sempat. Tak sempat dia hati-hati ni untuk nak riak, ujub, sum'ah, takabur, tak sempat. Kerana hati yang tidak lalai ini, Allah Ta'ala akan jaga dia untuk dia cenderung buat perkara yang tidak baik. Orang yang zikir selalu ni, Allah datangkan muraqabah, pelindungan untuk dia ni cenderung untuk buat perkara yang buruk, dan Allah lindungi diri dia daripada perkara-perkara buruk tu datang. Dan dia menjadi ringan untuk dia buat amal kebaikan. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sebab itu perlu banyak berzikir. Kemudian yang kedua, takutkan diri kita ni kepada Allah Subhanahu Taala. Ya, kita takut kemurkaan Allah Taala ni. Kalau aku buat riak ni nak tunjukkan manusia aku ni Allah Taala murka. Apalah gunanya dengan manusia pandang aku tapi Allah hinakan aku. Biarlah seluruh penduduk ni hina aku, yang penting Allah pandang aku. Kerana aku nak kembali nak bertemu Allah Taala. Yang mana yang aku nak pandangan manusia follow ni, seorang pun tak follow aku dalam kubur pun. Jadi orang yang cerdik ni, kata Rasulullah, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila bima ba'dal maut. Orang yang cerdik ini adalah orang yang mana mempersiapkan dirinya untuk selepas matinya dia. Ya, kita nak bawa ke negeri akhirat ni, kita kena tukar amal-amalan kita dengan pahala, baru kita boleh gunakan di negeri akhirat. Macamlah kita nak pergi United Kingdom, kita tak bawa duit ringgit, betul tak? Kita kena tukar di money changer jadi duit US dollar, barulah kita boleh gunakan duit tersebut untuk di United Kingdom. Orang yang cerdik ni dekat dunia ni, dia takkan bawa duit ringgit-ringgit dia, memang takkan laku. Jadi dia gunakan duit ringgit-ringgit dia dengan infak sedekah, masa-masa dia untuk duduk dalam majlis ilmu, maka dialah orang yang cerdik. Orang yang pagi petang siang malam bermati-matian untuk perkara yang tidak dia bawa mati,
maka hidup dia menjadi rugi. Jadi hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, seterusnya ya, cara nak mengelakkan daripada riak ni yang ketiga, waspada dengan hilangnya pahala. Ya, kita rasa apalah gunanya aku tunjuk dengan manusia ni, aku tak dapat apa-apa pun. Malah rugi je rugi. Sedekah 500 juta, kumpul RM1 jual nasi lemak, dapat 1 juta, bagi dekat masjid, menunjuk pula pada orang, Allah tak pandang amal kita. Jenuh pula besok dekat akhirat nak jumpa seorang-seorang orang yang kita nak tunjuk tu, minta pahala ni saya tak dapat. Betul hadirin yang dirahmati Allah sekalian, bila kita nak buat baik, infak sedekah ni, kena ingat balik. Ni kalau aku buat ni untuk menunjuk manusia, rugi je. Baik aku tak payah bagi. Kan? Jadi hadirin yang dirahmati Allah sekalian, kalau macam itu, kalau nak tunggu ikhlas, semua orang tak nak sedekah. Kan? Jadi bagi juga, belajar ikhlas. Itu. Kalau semua nak tunggu ikhlas baru nak datang masjid, tak ada orang kat masjid. Kenapa? Saya belum ikhlas lagi Ustaz. Jenuh. Sebab itu proses. Ikhlas ni proses. Datang sampailah datangnya rasa ikhlas itu. Seterusnya, yang keempat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, belajarlah tentang yang dinamakan ikhlas dalam hidup ini. Bila kita buat sesuatu supaya ikhlas. Bukan nak mengharapkan pujian, bukan nak mengharapkan pandangan-pandangan manusia, bukan nak mengharapkan daripada apa dia, ataupun supaya kita nak mengelakkan diri kita daripada dicela-cela manusia. Biarlah orang nak cela kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun dicela, dicaci. Siapalah kita untuk tidak dicela dan dicaci. Jadi itulah beberapa cara untuk mengelakkan kita daripada riak. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Baik. Dah azan belum? Seterusnya ada belum lagi. الله أكبر الله
Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah kita sambung sikit lagi. Baik, seterusnya saya nak bincang berkenaan tentang hadis yang menjelaskan tentang kepentingan ikhlas dan bahayanya riya ini di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan daripada Sulaiman bin Yasar. Ya, hadis ni panjang ya, jadi saya bacakan terus maksud dia. Yang bermaksud, orang ramai berkerumun di sisi Abu Hurairah. Lalu salah seorang dalam kalangan penduduk Syam berkata kepadanya, "Wahai tuan Syekh, ceritakan kepada kami suatu hadis yang kamu dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Beliau menjawab, "Baiklah, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya manusia terawal yang akan diadili pada hari kiamat ialah sebanyak 3 orang, iaitu seorang lelaki yang mati syahid yang pertama, dan seterusnya seorang lelaki yang mempelajari ilmu yang kedua, dan yang ketiga seorang lelaki yang dilapangkan rezekinya." Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, ya, Abu Hurairah duduk ni, kemudian dikerumuni oleh siapa dia? Penduduk-penduduk Syam. Lalu apa dia? Diminta hadis daripada Abu Hurairah ini untuk ceritakan tentang sebahagian daripada hadis Rasulullah. Lalu Abu Hurairah ni bagi tahu, ya, akan ada golongan yang mana apa dia? Akan ada golongan yang paling awal sekali dihisap oleh Allah SWT. Yang pertama siapa dia? Golongan yang dinamakan, ya, orang yang mati syahid. Kemudian yang kedua siapa dia? Golongan yang mana? Orang yang mempelajari ilmu. Kemudian yang ketiga siapa dia? Orang yang mana dia dilapangkan rezekinya, orang yang diberikan banyak harta. Kenapa? Kenapa dengan orang tersebut? Dia jelaskan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Ini hadis qudsi, ya, hadis qudsi yang mana lafaz daripada Rasulullah, maksudnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia dah nak sama macam Al-Quran, tapi tidak boleh dibuat sembahyang, dan juga kalau nak membaca tidak perlu ambil wudu. Ya, hadis ini yang dinamakan hadis qudsi. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, seorang lelaki yang mati syahid lalu dia dihadapkan, diperkenalkan dengan segala nikmat yang telah diberikan kepadanya dan dia mengenalnya. Ada mungkin di antara kita ni besok yang mana dia ni pergi Palestin, mendapat mati syahid misalnya. Orang tahu dia ni mati syahid, orang kata arwah baik orangnya misalnya. Tapi Allah Taala tahu dia ini bagaimana niat dia. Ya, Allah Taala tunjukkan, ya, di hadapan Allah Taala dalam keadaan apa dia? Allah Taala tunjukkan nikmat-nikmat dia. Dulu dia ni mungkin dapat pergi sekolah agama, dapat fahaman agama, lalu dia dapat peluang untuk dia pergi ke medan jalan-jalan Allah Subhanahu Taala, tak kisahlah di mana-mana. Lalu dia mati misalnya. Lalu Allah Taala tunjukkan pada diri dia, lalu dia mengenali. Ya. Dia kenali. Inilah Allah Taala tuntunkan segala nikmat tersebut, dia kenal. Ya Allah, inilah nikmat-nikmat yang kau telah berikan kepada aku dulu. Lalu apa dia? Lalu Allah Taala tanya, Allah Subhanahu Taala berfirman, apakah yang engkau telah lakukan kepada semua nikmat tersebut? Lalu dia menjawab, aku telah berjuang di jalanmu, kata dia. Lalu Allah Taala kata apa dia? Ya, engkau berdusta, tetapi engkau berjuang supaya orang kata dia seorang berani, dan dia memang telah berlaku. Lalu Allah Taala perintahkan dia diseret mukanya, lalu dihumbankan dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, ya, besok nanti bila ada panggilan jihad, mungkin ada berlaku gempa bumi dan sebagainya, kita menjadi sukarelawan misalnya. Orang tahu kita ni bagus, menjadi ahli sukarelawan. Rupa-rupanya ada dalam hati-hati kita ni nak menunjukkan bahawa kita ni hero, kita ni pahlawan. Kita ni apa dia? Kita ni sukarelawan hebat, wakil-wakil kawasan kita. Bila kita mati ni, orang kata kita mati syahid. Tapi besok di akhirat Allah Ta'ala tahu sama ada kita ni nak dapat buat sesuatu kerana Allah, ataupun kita nak menunjuk kepada masyarakat bahawa kita ni hero-hero kawasan kita misalnya. Allahu Akbar. Jadi hadirin yang dirahmati Allah sekalian, pentingnya kita ni dalam nak berjuang sekalipun, nak buat kebaikan sekalipun, niat kita hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, seorang lelaki yang mempelajari ilmu, mengajarkannya, membaca Al-Quran. Kita ni hari-hari pergi menuntut ilmu, dengar kuliah-kuliah misalnya. Ada anak-anak kita yang pergi, kita hantar pergi sekolah tahfiz, menghafal Al-Quran. Lalu dia pandai, dia mengajarkan Al-Quran, jadi cikgu-cikgu, ustaz-ustaz hafiz Quran misalnya. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala perkenalkan segala nikmat. Lalu orang tersebut kenal, ya Allah, dulu kau bagi aku kelebihan nikmat untuk sekolah agama. Aku boleh belajar Al-Quran, aku boleh belajar ilmu diniyah, belajar ilmu agama. Lalu aku dah sampaikan kepada orang. Lalu Allah Taala tanya, kamu buat apa dengan nikmat tersebut? Ya. Kemudian lelaki tu jawab apa dia? Aku telah mempelajari ilmu, mengajarkannya dan membaca Al-Quran keranamu. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, engkau berdusta.
Tetapi engkau mempelajari ilmu supaya orang berkata kamu seorang alim, kamu membaca Al-Quran supaya orang berkata dia seorang pembaca Al-Quran, dan dia memang telah berlaku kemudian Allah Ta'ala perintahkan untuk dia diseret mukanya lalu dihumbankan dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min zalik. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, awas kita yang belajar, kita yang mana hantar anak kita pergi sekolah, kita kena pesan siap-siap. Kamu belajar bukan nak menunjuk kamu alim. Kamu belajar kerana bukan nak dapat pangkat, bukan sebab nak dapat kerja, tapi belajarlah kerana nak dapat redha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa ramai orang yang mana dia ni pergi belajar sebab apa? Nak menunjuk dirinya alim misalnya. Berapa ramai orang yang baca Quran. Kenapa baca Quran? Nak tunjuk bahawa dia ni orang yang membaca Quran misalnya. Ya. Lalu Allah Ta'ala seret mukanya lalu dihumbankan dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hadis qudsi ini beri pengajaran yang banyak pada kita. Awas bila kita buat sesuatu, kerana biarlah perbuatan kita ini ditujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seterusnya golongan yang ketiga ini seorang lelaki yang telah dilapangkan rezekinya oleh Allah, dan dia diberikan segala jenis harta yang pelbagai, lalu dia dihadapkan, diperkenalkan segala nikmatnya, ya, dan dia mengenalnya. Allah Ta'ala berfirman, apakah yang engkau lakukan pada kesemua nikmat itu? Dia menjawab, aku tidak meninggalkan sebarang jalan yang engkau sukai agar dibelanjakan di dalamnya, melainkan aku memperlanjakan di jalan-jalan itu keranamu. Lalu Allah Ta'ala berfirman, engkau berdusta, ya, tetapi engkau melakukan sedemikian supaya orang berkata engkau seorang pemurah, supaya orang nak kata kamu ni apa dia, ya. Dan ia memang telah berlaku. Kemudian Allah Ta'ala perintahkan mukanya diseret lalu dihumbankan dalam neraka Allah Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, yang ketiga ni siapa dia? Di antara kita mungkin Allah Ta'ala bagi nikmat yang banyak, bagi nikmat harta yang banyak, lalu kita infakkan, ditunjukkan di hadapan Allah Ta'ala, ya. Ni ya Allah, inilah harta-harta aku, inilah kereta-kereta aku, inilah rumah-rumah aku, inilah semua duit yang kau telah berikan pada aku. Allah Ta'ala tanya, kamu buat apa dengan duit ni semua? Aku infakkan ke jalanmu ya Allah. Allah kata kamu bohong. Kamu buat ni supaya orang kata kamu ni pemurah. Kamu buat ni supaya orang kata kamu dermawan. Kamu buat ni supaya orang kata hartawan. Allahu Akbar. Jadi hadis ini, hadirin yang dirahmati Allah sekalian, hadis qudsi ini memberi pengajaran yang banyak kepada kita agar supaya kita berjaga-jaga. Kerana tiga golongan ini, golongan yang awal dihadapkan di hadapan Allah Ta'ala, lalu disoal setiap apa yang telah dilakukan, iaitu golongan yang pertama orang yang mati syahid tetapi tidak diterima kerana riak, dan golongan yang kedua golongan orang yang belajar dan mempelajar dan mengajarkan ilmunya kerana nak mendapat panggilan-panggilan alim dan sebagainya, Allah tidak terima amalnya. Dan seterusnya orang yang mana banyak harta lalu diinfakkan hartanya, Allah juga tak terima amalnya kerana dia nak menunjuk bahawa dia ni orang yang pemurah, kemudian dermawan dan sebagainya. Jadi hadirin-hadirat yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan kita Allah jauhkan diri kita daripada sifat-sifat mazmumah yang dinamakan riya ini. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, saya secukuplah sekadar itu perkongsian saya. Mudah-mudahan yang sedikit ini memberi manfaat kepada kita bersama. Jadi hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, sebelum saya mengakhiri pertemuan kita, jadi di luar sana ada saya bawa oleh-oleh madu tualang. Jadi yang belum dapatkan boleh dapatkan, ya, boleh ambil dulu, tak ada masalah. Seperti biasa dekat botol tersebut ada nombor akaun, tuan-tuan boleh transfer. Jadi Rasulullah kata siapa yang nak minum minuman syurga ni, bolehlah bolehlah madu ni dicampurkan dengan air, kemudian disejukkan, minum sejuk-sejuk. Dan ini cara nak dapat bagaimana sebahagian rasa minuman-minuman syurga tersebut. Dan madu ni baik untuk kesihatan apa-apa penyakit lah. Orang yang tak ada sakit pun minum, insya-Allah niatkan untuk ittiba'ur Rasul, ikut sunnah Rasulullah, dapat pahala insya-Allah. Jadi cukuplah sekali itu perkongsian saya. Mari kita sama-sama tadah tangan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Auzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampun dosa-dosa kami yang banyak ni ya Allah. Kami ya Allah, suami-suami mengakui ya Allah betapa banyaknya silap kami dalam mengurus rumah tangga kami ya Allah. Anak-anak kami ya Allah sehingga makin jauh-jauh daripada pandangan-pandangan-Mu ya Allah. Kami isteri-isteri ya Allah, kami ya Allah mengakui betapa banyaknya silap kami dalam mengurus rumah tangga ini ya Allah. Sehingga ya Allah anak-anak dan juga suami kami semakin jauh pada-Mu ya Allah. Apa yang kami nak bawa pulang hari ini sekiranya kami semua dimatikan oleh-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, banyaknya dosa kami menggunung ya Allah. Lebih-lebih lagi terhadap ibu dan ayah kami ya Allah. Kami banyak mengguriskan hatinya ya Allah sehingga derai air matanya laju jatuh ke bumi ya Allah. Kami banyak mengguriskan hatinya ya Allah. Tergamaknya kami mengguriskan ibu ayah yang pagi petang siang malam mencari rezeki untuk kami ya Allah. Berlinangan air mata setiap malam kerana membesarkan kami ya Allah. Perih dan payahnya mereka membesarkan kami ya Allah. Tergamaknya kami mengguriskan hatinya ya Allah. Insan yang
mana mereka ya Allah suapkan nasi ke dalam mulut kami, mencuci najis kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, malu kerana kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, banyaknya silap kami ya Allah. Kami merindu saat kami makan bersama dengan mak ayah kami. Kami rindu saat kami tidur bersama ya Allah, berjalan bersama, mendengar celotehnya dan juga gurauan sendanya ya Allah. Kini tak ada lagi mak ayah kami tenang di alam barzah sana ya Allah. Ya Allah, jadikan kubur-kuburnya taman-taman syurga ya Allah. Kami bimbang dosa terhadap ibu dan ayah kami, menyebabkan rezeki-rezeki kami sempit, anak-anak kami menjadi nakal ya Allah. Ya Allah, jangan ya Allah, jangan ya Allah. Ya Allah, ampun dosa-dosa kami ya Allah terhadap ibu dan ayah kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami tahu mungkin ibu ayah kami ada buat silap ya Allah, jangan siksa dan bakarnya ya Allah. Jadikan kubur-kuburnya taman-taman syurga ya Allah. Kami yang berdatangan ini semua bakal jenazah ya Allah. Kami mungkin akan meninggal dunia ya Allah, mungkin malam ni, esok maupun lusa ya Allah. Kami tak bawa rumah-rumah kami, kereta kami, anak pinak kami ya Allah. Yang kami bawa hanya amalan-amalan kami ya Allah. Sibukkan kami ya Allah dalam kami mempersiapkan diri kami untuk hari negeri akhirat kami ya Allah. Jangan kau sibukkan kami dengan dunia yang kami tak bawa mati ini ya Allah. Ya Allah, apabila kami meninggal dunia ya Allah, sudilah anak-anak kami ya Allah untuk menguruskan jenazah kami ya Allah, untuk mandikan kami, solatkan kami, kafankan kami, mengiringi kami ke perkuburan dan membawa kami perlahan-lahan ke liang lahat ya Allah. Ya Allah, hantarkanlah doa-doa kepada kami ya Allah, agar ya Allah kami terang di dalam kubur nanti ya Allah. Jangan sibukkan anak-anak kami bermain game sehingga mereka lupa untuk doakan kami ya Allah. Kami yang berdatangan ini sekiranya ada hutang piutang, langsaikan hutang piutang kami sebelum ajal maut menjemput ya Allah. Kami yang berdatangan ini sekiranya ada masalah kewangan, masalah kesihatan, beri kesembuhan pada kami ya Allah. Berilah ya Allah, murahkan rezeki kami ya Allah. Kami ada masalah keluarga, permudahkan urusan kami ya Allah, agar kami tetap bahagia dunia dan di akhirat ya Allah. Matikan kami dalam husnul khatimah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Segala yang baik itu datangnya daripada Allah, kelemahan atas diri saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.